Hai viewers, selamat kembali ke channel Langkah Kecil. Anda bersama-sama saya, Khairul. Pada kali ini, kami akan membawakan kepada korang kisah mengenai siapakah sebenarnya Dracula. Adakah Dracula ini dongeng? Atau adakah Dracula ini benar-benar wujud? Apa yang muncul dalam kepala korang bila dengar nama Dracula? Mesti ramai yang beranggapan bahawa Dracula ini adalah vampire legenda dari barat yang selalu hauskan darah, tidak boleh terkena cahaya matahari, dan tinggal di istana lama. Kita juga sering beranggapan Dracula ini boleh bertukar menjadi kelawar pada waktu malam dan memburu mangsanya. Kebanyakan orang hanya mengenali Dracula melalui karya Bram Stoker yang dihasilkan pada tahun 1897. Namun jarang sangat yang tahu bahawa Dracula itu memang benar-benar wujud. Bram Stoker sebenarnya telah mendapat inspirasi bagi watak Dracula ini daripada seorang pemimpin yang amat ditakuti pada kurun ke-15 kerana kekejamannya terhadap musuh. Dia adalah Vlad III, Prince of Wallachia, atau lebih dikenali sebagai Vlad the Impaler. Sebelum kita pergi lebih jauh mengenai Dracula, mohon korang untuk subscribe dan tekan butang loceng agar tidak ketinggalan dengan update terbaru dari kami. Jangan lupa like, komen dan share video ini sebagai tanda sokongan korang terhadap kami. Bukan sekadar cerita dongeng, sampai sekarang pun Dracula masih merupakan seorang ikon penting dalam sejarah Romania. Malah, Dracula turut ada hubungan dengan sejarah Islam. Nak lebih jelas lagi, Dracula atau Vlad Dracul III ini adalah seorang pahlawan perang yang wujud ketika zaman kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih dari Empire Turki Utsmania. Dalam bahasa Romania, Dracul berarti naga, manakala Ulia pula bermaksud anak dari. Gabungan kedua-dua perkataan inilah wujudnya nama Dracula, atau dalam bahasa Inggrisnya yang berarti anak dari sang naga. Nama asal Dracula ialah Vlad Tepes. Dilahirkan pada bulan Desember 1431 Masehi di benteng Caesarea, Transilvania, Romania. Ayahnya Basarab, Vlad II, adalah pemimpin Wallachia yang terkenal dengan gelaran Vlad Dracul kerana keanggotaannya dalam Order of the Dragon. Kalau korang nak tahu, kumpulan Order of the Dragon ini telah ditubuhkan oleh kerajaan Rom pada masa itu hanya dengan satu matlamat, iaitu untuk mengawal peluasan Empire Utsmania di Eropah. Wallachia telah dipilih untuk menjadi tempat Order of the Dragon ini beroperasi kerana lokasinya yang strategik di tengah-tengah Empire Kristian Eropah dan kerajaan Islam Utsmania. Dracula ini sebenarnya adalah seorang putera raja daripada Wallachia yang merupakan sebuah kerajaan kecil di selatan Romania. Ketika Dracula dilahirkan, Wallachia telah pun dikuasai oleh Kesultanan Utsmania di bawah kepimpinan Sultan Murad II. Untuk menjamin kesetiaan kerajaan Wallachia terhadap Empire Utsmania, Sultan Murad telah mengarahkan Vlad II menghantar anak-anaknya, yaitu Dracula dan Radu Selvrumos, ke Turki untuk mendapatkan pendidikan. Semasa di Turki, Dracula telah belajar di dalam pasukan Janissary, yaitu pasukan ketenteraan yang terbaik pada zaman tersebut. Usia Dracula waktu itu pun baru 13 tahun, hanya selisih 1 tahun dari Muhammad Al-Fatih yang berusia 12 tahun pada ketika itu. Selama di Turki, adik-beradik ini telah memeluk agama Islam.
Bahkan mereka juga bersekolah di madrasah untuk belajar ilmu agama. Dengan status muslimnya, Dracula telah diberi kepercayaan untuk mentadbir Wallachia setelah kematian ayahnya, walaupun pada ketika itu usianya baru mencecah 17 tahun. Dengan bantuan daripada tentera Turki, Dracula telah berjaya menguasai semula takhta Wallachia setelah ianya dirampas oleh seteruh ayahnya, Janos Hunyadi. Lepas Dracula kembali berkuasa, tentera Turki pun pulanglah ke empayar mereka dengan jaminan Dracula akan meneruskan perjanjian damai seperti yang dilakukan ayahnya. Tanpa pernah diduga, Dracula telah berpaling tadah dengan memutuskan hubungan Wallachia daripada Turki. Tentera Turki yang tinggal di Wallachia pada ketika itu pun ditangkap. Setelah beberapa hari dikurung di ruang bawah tanah, mereka kemudiannya telah dibogelkan dan diarak menuju ke tempat hukuman di pinggir kota. Di tempat ini, seluruh tentera Turki yang ditangkap telah dibunuh kejam dengan cara disula, dan kemudian mayat mereka dipacakkan di tengah padang. Malah aksi Dracula terhadap umat Islam di Wallachia jauh lebih sadis lagi. Selama kekuasaannya, dianggarkan lebih 300.000 umat Islam telah menjadi mangsa kekejaman Dracula. Contohnya, pada 1456, Dracula telah membakar 400 orang pemuda Turki yang sedang menimba ilmu pengetahuan di Wallachia. Mereka ditangkap, ditelanjangkan, dan diarak mengelilingi kota sebelum dicampak ke dalam sebuah lubang besar dan dibakar hidup-hidup. Golongan petani dan fakir miskin yang beragama Islam pun tidak terlepas. Waktu upacara kemahkotaan Dracula sebagai pemimpin Wallachia yang baru, mereka telah dijemput berkumpul untuk diberikan jamuan makan malam di salah satu ruangan istana. Tanpa sedar, mereka telah dikunci dari luar, kemudian ruangan itu dibakar. Dendam Dracula terhadap Turki dan Islam semakin menjadi. Untuk menyambut hari peringatan Saint Bartholomew pada tahun 1459, dia telah memerintahkan pasukannya untuk menangkap para pedagang Islam yang singgah ataupun lalu di Wallachia. Dalam waktu sebulan sahaja, 30.000 pedagang Turki bersama-sama ahli keluarga mereka telah ditangkap oleh tentera Dracula. Lepas ditangkap, para pedagang yang ditawan telah ditelanjangkan seorang demi seorang, lalu dikumpulkan di tengah-tengah padang hukuman. Lebih mengerikan lagi, mereka kemudiannya disula satu persatu. Dracula ni sangat benci terhadap orang Turki dan Islam kerana semangat perang salib yang masih membara pada waktu tersebut. Ditambah pula dengan penglibatannya sebagai knight di dalam organisasi sulit Order of the Dragon yang ditubuhkan untuk menghancurkan Empayar Turki Utsmania. Sebenarnya, ketika itu, Empayar Utsmania sedang sibuk berperang dengan Konstantinopel. Tetapi selepas Sultan Muhammad Al-Fatih menakluk Konstantinopel, dia terus mengalihkan tumpuannya terhadap Dracula. Pada tahun 1462, Muhammad Al-Fatih telah memerintahkan komander perangnya Hamzah Bey bersama-sama 1.000 orang tentera ke Wallachia untuk menangkap Dracula. Namun begitu, nasib 1.000 orang tentera ini berakhir dengan penuh tragis. Dracula telah menggunakan kemampuan peperangan yang dipelajari daripada tentera elit Janissary Turki untuk menangkis serangan yang dihadapinya. Dengan keupayaannya memahami taktik dan strategi perang Turki pada ketika itu, Dracula telah mengalahkan bala tentera yang dihantar Al-Fatih yang diarahkan untuk menangkapnya.
Bukan setakat itu sahaja, dia dikatakan telah menyula ke semua 1.000 orang dari pasukan ini, sehinggakan pemandangan medan perang berubah kepada hutan mayat manusia. Mayat Hamzah B, komander pasukan tersebut, telah dicacahkan di tengah-tengah hutan mayat dengan kayu yang paling tinggi sebagai simbol kekuasaannya. Bila Al-Fatih mendengar mengenai perkara ini, baginda telah mengarahkan adik kepada Dracula, yaitu Radu Selvrumos, untuk memimpin 90.000 tentera dan menghentikan kekejaman Dracula. Kalau korang nak tahu, Radu ini merupakan seorang Muslim dan orang kepercayaan Al-Fatih, hinggakan dia diangkat sebagai salah seorang pemimpin bagi pasukan elit Janissary. Akhirnya, Dracula tewas di tangan adiknya sendiri di dalam satu peperangan yang dikenali sebagai The Night Attack. Dracula yang kalah dalam peperangan telah lari dan mendapatkan perlindungan daripada John Hunyadi yang ketika itu telah menjadi Raja Hungary. Dracula menghabiskan sisa hidupnya di Hungary sebelum meninggal pada tahun 1478. Warisan Dracula tetap kekal di dunia kerana kekejaman yang tiada bandingnya. Masyarakat Romania terus mengagumi dia sebagai seorang pahlawan negara di dalam perang salib dan menganggapnya sebagai pembela mereka. Bagi masyarakat Islam pula, Dracula adalah satu simbol kekejaman, kemusnahan, dan penyiksaan yang zalim terhadap mangsa-mangsanya, terutamanya bagi mereka yang beragama Islam. Pada masa kini pula, kekejaman dan kemusnahan Dracula telah dijadikan satu bentuk hiburan oleh masyarakat barat, sehinggakan sejarah asalnya diubah dan hampir dilupakan oleh kita semua. Masyarakat umum hanya mengetahui bahawa Dracula adalah merupakan legenda vampire yang kehausan darah, tanpa mengetahui kisah yang sebenarnya. Demikianlah kisah mengenai Dracula. Semoga dengan kisah ini dapat memberi manfaat kepada korang semua. Kiranya korang mempunyai idea mengenai kisah yang korang ingin kami huraikan, sila utarakan idea-idea korang di ruangan komen di bawah. Mohon jasa baik korang semua untuk subscribe, like, dan share video kami ini. Sokongan korang amatlah kami hargai. Sampai jumpa lagi. Bye.